sama-sama, marilah kita sama-sama memulakan usrah mingguan wadah kita pada malam ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bertemu lagi untuk sama-sama kita dalam usrah mingguan wadah pada malam ini. Mengikut giliran pembentangan pada malam ini, kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Azri bin Muhammad Sani untuk memperkatakan berkaitan dengan tafsir Al-Quran bermula dari ayat ke-38 daripada surah Al-An'am. Jadi dipersilakan Ustaz. Okay, Ustaz, bersilakan Ustaz. Tunggu sana Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada nakib kita pada malam ini, seluruh ahli usrah yang hadir. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita dan kebersamaan kita dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang terbaik buat kita insya-Allah. Untuk malam ni insya-Allah kita akan sambung tafsir surah Al-An'am, tafsir dan tadabbur Al-Quran surah Al-An'am ayat 37 dan 38 dan 39, dua ayat sahaja. Cuma untuk malam ni Ana minta maaf sebab tak sempat nak buat slide. Kerana ada beberapa kekangan daripada kemarin sampailah maghrib tadi, sampai 7.30 tadi lah. Tak sempat nak buka laptop untuk buat, tapi sempat murajaah untuk berkongsi apa yang kita nak kongsikan pada malam ini. Namun yang sempat buat ini saja. Yang sempat buat kita tengok ayat dan terjemah. Ini yang sempat buat. Sebab yang ini mudah untuk kita tengok ramai-ramai kita nak baca. InsyaAllah dua ayat yang kita nak kongsikan pada malam ini di bawah tajuk kesempurnaan ilmu Allah dan kekuasaannya, dan tidak ada sesuatu yang di dalam Quran ini sesuatu yang sia-sia, satu yang sia-sia dan satu yang tidak ada manfaat ataupun yang tidak ada sesuatu yang ada dalam Quran ini
melainkan semuanya Allah Ta'ala cerita dan tidak ada yang tertinggal. Itu maksud dia. Kita ulang balik. Tajuk dua ayat kita pada malam ini ialah kesempurnaan ilmu Allah dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa yang ada dalam Quran ini semuanya dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang alam, tentang makhluk, semua dinyatakan. InsyaAllah kita akan kongsikan dua ayat ini. Jadi dua ayat ini pada malam, dua ayat yang kita nak kongsikan, yang kita nak kupaskan pada malam ini ialah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaini illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Tiada kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Quran ini, kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka untuk dihisap dan menerima balasan. Ayat yang ke-30, ayat yang ke-39, walladzina kadzabu biayatina summum wa bukmun fid dhulumat man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka adalah bisu dan tuli di dalam gelap gelita. Sesiapa yang Allah kehendaki akan disesatnya menurut peraturan tetapnya. Dan sesiapa yang ia kehendaki akan dijadikannya atas jalan yang betul lagi lurus. Daripada dua ayat ini, kita tengok dulu ayat yang pertama. Ayat yang pertama ini nak menceritakan sebagai, ayat pertama ni datang setelah ayat-ayat sebelum ini yang menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkemampuan menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga berkemampuan menurunkan mukjizat-mukjizat kepada para nabi. Yang mana kesemuanya, kedua-duanya itu ayat Al-Quran dan begitu juga begitu juga mukjizat yang diturunkan kepada Nabi. Penurunan keduanya itu ataupun pemberian turunnya ayat dan pemberian mukjizat itu adalah kerana maslahah. Kerana kebaikan ataupun kerana tujuan-tujuan yang baik. Maka pada ayat yang ke-38 ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan ayat yang menjadi ataupun yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang makhluknya sebagai bukti yang mana Allah Ta'ala mampu mencipta makhluk-makhluk selain daripada manusia yang bernama manusia dengan ketentuan-ketentuannya, maka itulah sebagai bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mampu menurunkan ayat-ayat Al-Quran, begitu juga mampu menurunkan ataupun memberi mukjizat kepada para nabi dan menurunkan mukjizat kepada para rasul. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulakan dengan ayat wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaini illa umamun amsalukum. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada seekor pun binatang yang melata di bumi.
yakni di tanah, di atas bumi, di tanah. Begitu juga wala ta'irin yatiru bi janahain, tidak ada burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Illa umamun amsalukum. Okey. Dalam ayat ini Allah Ta'ala nak habaq binatang-binatang ternakan itu ataupun binatang-binatang dabbah ini, binatang-binatang yang melata, bukan binatang ternakan. Al-an'am itu binatang ternakan, dabbah itu binatang-binatang yang melata. Adalah makhluk ciptaan Allah seperti kamu, wahai manusia. Yang Allah ciptakan makhluk melata ini macam kamu. Yang mana kamu juga adalah makhluk Allah. Binatang dabbah itu juga adalah makhluk Allah. Bila sebut dabbah ini binatang yang melata. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula wala ta'irin, dan burung-burung. Tak ada seekor burung pun yang berterbang dengan dua sayap. Di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut binatang yang melata di atas bumi dengan ketentuan, dengan izin, dengan arahan Allah. Wala ta'irin yatiru bijanahaihi, dan burung yang terbang mesti dengan dua sayap. Burung yang terbang mesti dengan dua sayap. Itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sebut burung yang terbang, dia akan sebut bijanahain. Bijanahaini ataupun disebut dengan bijanahai, dengan dua sayapnya. Ataupun kalau tak ada ha tu dia buh nun, bijanahaini, dengan kedua sayap. Makanya Tuhan nak sebut burung yang terbang dengan dua sayap di atas kepala manusia itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam kamu, wahai manusia. Itu Tuhan sebut lepas tu illa umamun amsalukum. Mereka ini umamun amsalukum. Tuhan menggunakan perkataan umam. Umam itu jamak kepada ummah, plural kepada ummah. Tuhan kata, mereka adalah umat-umat seperti kamu. Apa dia umat-umat seperti kamu ni? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 5. Yang dikatakan umat-umat seperti kamu tu, ada 5 perkara. Yang pertama, umat-umat seperti kamu fil khalqi, pada ciptaan. Kemudian, umat-umat seperti kamu pada rezeki. Tuhan cipta manusia, Tuhan cipta kamu manusia, Tuhan juga cipta makhluk-makhluk ini, binatang-binatang ini. Kemudian, yang kedua, rezeki. Tuhan bagi rezeki, Tuhan tentukan rezeki mereka. Itu burung, binatang-binatang melata, dia akan keluar di awal pagi untuk mencari makanan. Sebab dia yakin Tuhan dah tentukan rezekinya untuk dia. Keluar dengan perut yang kosong, balik dengan perut yang kenyang dengan makanan-makanan yang telah didapati ataupun yang telah mereka dapat. Binatang-binatang ini dapat. Yang ketiga, umamun amsalukum itu ialah al-maut, mati. Kamu manusia akan mati. Binatang-binatang ini juga sama ada dabbah ataupun ta'ir juga akan mati. Maka ada tempoh mereka. Kemudian yang keempat, wal ba'tu, kebangkitan. Kamu manusia, dalam ayat-ayat Allah diceritakan bahawa kamu juga mati. Kamu mati. Kamu akan mati. Kemudian kamu akan dihidupkan kembali. Kamu akan dihidupkan kembali dan al-ba'tu itu dihidupkan kembali. Begitu juga binatang-binatang ini. Mereka juga mati. Kemudian mereka juga akan dibangkitkan. Macam mana kamu? Kemudian wal iqtisas, dan binatang-binatang ini juga akan akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kamu yang akan diberikan balasan kerana perbuatan-perbuatan kamu sama ada baik ataupun tidak baik. Kemudian bila kita ada 5 perkara ini,
Maknanya satu dari segi al-khalqu, penciptaan, binatang dan kita sama. Rezeki Tuhan tetapkan kita pun ada, makhluk binatang ni pun ada. Al-maut, mati, kita pun mati, mereka pun akan mati. Kemudian mereka juga akan dibangkitkan macam mana kita dibangkitkan, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hari kebangkitan. Dan wal iqtisas. Okey. Iqtisas ini dia ada perbezaan. Dia ada perbezaan. Dia tak macam manusia. Sebab binatang-binatang ini dalam beberapa hadis Nabi SAW, antara yang boleh kita sebutkan ialah bagaimana Rasulullah SAW menceritakan ataupun menyatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari tentang bila mana Nabi SAW melihat dua ekor asyah ni, kambing biri-biri. Satu ada tanduk, satu tak ada tanduk, duk lawan. Ada tanduk ni kerja nak apa nama? Nak pergi bubuh yang tak ada tanduk ni. Kan? Kemudian Nabi tanya kepada Abu Dzar, hal tadri fima tantatihan. Kamu tahu tak pasal apa depa dua ni duk belaga kepala ni lawan tanduk ni? Kan? Kata Abu Dzar, la, aku tak tahu, kata Abu Dzar. Kemudian kata Nabi SAW, lakin Allah yadri, akan tetapi Allah Ta'ala tahu pasal apa jadi lagu tu. Wa sayaqdi bainahuma. Ini yang kata ikhtisas. Wa sayaqdi bainahuma, dan Allah Ta'ala akan membalas antara keduanya. Allah Ta'ala akan menentukan antara keduanya dalam pembalasan nanti. Cuma binatang-binatang ini dalam satu riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, setelah Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan mereka, kemudian Allah Taala menghimpunkan binatang-binatang ini, sama ada yang jenis melata, sama ada yang jenis terbang. Kemudian Allah Taala, kata Nabi SAW, mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga ada pembalasan ikhtisas. Cuma kata Rasulullah SAW, thumma yaqul, setelah selesai pembalasan sesama binatang itu, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala pun berkata, kata Allah, kuni turaba, jadilah kamu semua turaba, tanah. Jadilah kamu semua tanah. Jadi habis selesai pembalasan, binatang-binatang ini akan menjadi tanah. Itu sebab di akhir surah An-Naba, Allah Ta'ala menggambarkan betapa tingginya harapan ataupun keinginan orang-orang kafir apabila dibangkitkan. Mereka melihat binatang-binatang itu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Setelah itu pakat jadi tanah. Maka mereka pun kata, ya laitani kuntu turabah. Ya laitani, alangkah baiknya kalau aku juga menjadi tanah seperti binatang-binatang itu. Sebab apa? Sebab tak sanggup untuk terima azab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, ma farratna fil kitabi min syai'. Kata Allah, tiada kami tinggalkan sesuatu pun dalam kitab, dalam Quran ini. Allah Ta'ala kata, semuanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, jelas. Tak ada yang tertinggal. Itu maksud ma farratna fil kitab. Cuma ahli Isra yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada pandangan, ada dua pandangan pada perkataan Alkitab. Ada dua pandangan pada perkataan Alkitab. Alkitab ini, pandangan yang pertama menyatakan makna Alkitab itu adalah Al-Quran. Makna Alkitab itu adalah Al-Quran. Bila sebut makna Alkitab itu adalah Al-Quran, iaitu menunjukkan bahawa kesempurnaan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keluasan kupasan, keluasan Al-Quran itu yang meliputi segala perkara-perkara asas, perkara dasar, hukum hakam,
Begitu juga dasar-dasar Islam, akhlak-akhlak dan akhlak-akhlak agama. Itu kalau bila memaknakan Alkitab itu sebagai Al-Quran. Kemudian pandangan yang kedua mengatakan Alkitab itu bukan Al-Quran, tetapi yang dimaksudkan dengan Alkitab itu adalah Alkitabul Mahfuz. Kitab yang terpelihara di fil arsy, di arash itu disebut sebagai Al-Lauh Al-Mahfuz. Maknanya kalau kita terjemahkan dengan makna yang kedua, tiada kami tinggalkan sesuatu pun di dalam Lauh Mahfuz. Maknanya apa dia? Semua perkara yang berlaku di atas muka bumi ini adalah di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, lagi terperinci. Cuma dia tidak ada khilaf bila diterjemahkan salah satu daripada keduanya. Sebab bila Tuhan kata ma farratna fil kitabi min syai', dalam Quran ni sempurna, semua benda ada. Semua benda ada, syariatnya, keluasan kupasan ataupun dia panggil apa yang ada dalam Quran ni termasuklah segala-gala yang berkaitan dengan asas-asas hukum, hakam, agama, akhlak dan sebagainya. Semuanya ada dalam Quran. Tetapi kalau nak terjemahkan dengan Lauh Mahfuz pun kita sudah faham Lauh Mahfuz ini adalah satu gambaran bahawa tempat yang Tuhan simpan segala apa yang telah Tuhan catatkan untuk makhluk ini. Sebagaimana yang dalam hadis Nabi menyatakan Tuhan telah mencipta Al-Qalam. Kemudian Tuhan arahkan Al-Qalam ini untuk mencatat segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai, Al-Qalam itu pun Tuhan letak di satu tempat, peteri dia duduk tang tu, selesai. Jadi itu dua pandangan yang mana dua-dua itu boleh dipakai. Dua-dua itu adalah boleh diguna pakai dan tidak mencacatkan terjemahan ayat. Cuma kita memahami bila kita terjemahkan Alkitab itu sebagai Al-Quran, apa maksudnya? Bila diterjemahkan Alkitab itu sebagai Lauh Mahfuz, maka kita pun kena memahami apa makna Lauh Mahfuz itu. Kemudian Tuhan menyebut tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua, maknanya semua mereka ni binatang-binatang tadi dan ta'ir tadi. Ta'ir tadi akan dihimpunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisap dan menerima balasan. Kemudian ada satu yang saya tertinggal, dalam ayat ini. Persoalan dia, kenapa dalam ayat ini Tuhan mendatangkan bukti kekuasaan Allah itu dengan binatang yang melata di atas muka bumi dan burung-burung yang berterbangan. Ulama-ulama tafsir mengatakan dalam ayat ini dia ada sedikit kelainan. Sedikit kelainan ini adalah salah satu kaedah cara teknik Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak manusia supaya berfikir. Supaya berfikir. Dalam ayat ini Tuhan mendatangkan, selalunya Tuhan akan mendatangkan bukti kemampuan Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah itu dengan apa-apa yang Allah Ta'ala cipta. Sama ada yang di langit, yang di ruang angkasa raya, ataupun yang di alam ataupun di bumi. Tapi dalam pandangan ulama itu, selalunya bila melibatkan apa yang ada ma fis samawat, apa yang ada di langit-langit itu, hanya yang boleh dinampak adalah langit, bintang-bintang, selebihnya di luar pengetahuan masyarakat Arab pada waktu itu. Tapi bila mai ayat-ayat yang mendatangkan bukti bahawa bukti Allah pada makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini, begitu juga burung yang berterbangan, dia pun boleh nampak. Mereka boleh nampak dan mereka boleh bayang dengan jelas binatang-binatang itu. Sama ada yang dabah ataupun yang ta'ir. Jadi kata ulama-ulama, dalil ini, bukti ini didatangkan supaya manusia lebih berfikir. Sebab apa?
Sebab ini adalah salah satu teknik Allah mengajak manusia untuk berfikir pada makhluk yang mereka sedia nampak di atas muka bumi ini, sedia tahu. Begitu juga apa makhluk yang berterbangan yang mereka sedia nampak dan mereka memang tahu. Okey, itu pada ayat yang ke-38. Adapun ayat yang ke-39. Adapun pada ayat yang ke-39 ini Allah Subhanahu wa taala menyebut dan orang-orang walladzina kadzabu bi ayatina summum wa bukmun fid dhulumat. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka adalah summum. Summum itu bisu. Bukmun adalah tuli. Dahlah bisu, dahlah tuli. Fil dhulumat, dalam kegelapan. Ini satu tampilan yang Tuhan datangkan kepada kita betapa teruknya orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Iaitu pertama Tuhan sebut mereka ni bisu, kemudian mereka ni tuli, duduk dalam keadaan gelap, teraba-raba. Dahlah gelap, tak gelap. Mata tak nampak, telinga tak dengar, duduk dalam gelap. Boleh bayanglah macam mana manusia itu ataupun kita sendiri teraba-raba. Al-Ifrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuhan menggambarkan orang-orang yang kafir ini sebagai golongan yang jahil, golongan yang tak ada ilmu, golongan yang memang jenis tak faham. Dia ada tiga tu. Jahil, kemudian qillatu ilmin, kurang ilmu, sikit sangat pengetahuan, kemudian dahlah sikit sangat pengetahuan, wa adami faham, dan jenis tak reti nak faham. Jenis payah faham. Bahasa mula jenis payah faham. Maka Tuhan gambarkan kejahilan mereka, ceteknya pengetahuan, tak faham, payah faham mereka itu al-asam, sebagai seorang yang bisu dan bukan, al-asam ini adalah tuli. Al-asam ini adalah bisu, wal abkam adalah tuli. Okey. Jadi yang tuli ini pula pasal apa? Pasal tak boleh nak dengar. Tak mampu nak dengar dakwah ataupun seruan kebenaran. Dan tidak mampu untuk menerima. Tak dengar, dah tak dengar. Jadi sudah semestinya bila tak dengar, dia payah nak terima. Dan tidak mampu untuk bercakap. Okey. Jadi Tuhan gambarkan tuli, al-asam dan al-abkam ini, summum dan bukmum ini, fidzulumat, dalam kegelapan. Disebutkan kegelapan itu adalah kegelapan syirik dan kegelapan keberhalaan. Syirik dan berhala. Yang kedua, kegelapan adat jahiliah yang membuatkan mereka kafir. Yang ketiga adalah kegelapan jahil wal ummiyah. Ummiyah ni apa dah? Buta huruf. Jadi ada tiga jenis kegelapan. Maka bagaimana hendak memberi petunjuk kepada orang yang buta, orang yang bisu dan tuli, bagaimana untuk membimbing dan memandu orang-orang yang bisu dan tuli dalam kegelapan untuk mereka berjalan ataupun untuk mereka keluar daripada kegelapan. Jadi ini adalah satu tamsilan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang bisu dan tuli berada dalam kegelapan, iaitu kegelapan adat jahiliah, kegelapan syirik, kegelapan jahil dan buta huruf. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menyebut may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Tuhan mengatakan sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki akan disesatkannya menurut peraturan tetapnya, dan siapa yang ia kehendaki akan dijadikannya atas jalan yang betul dan lurus. Ini bersesuaian dengan hadis Nabi SAW. Innal abda la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha dira'. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hamba itu dia akan beramal dengan amalan ahli syurga sehingga terjadi antara dia dengan syurga itu tinggal satu hasta sahaja. Sehingga dengan amalan ahli syurga yang dia buat itu, tinggal jarak antara dia dengan syurga itu hanyalah dira', satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Ini yang dikatakan iyasha. Maka telah mendahului ke atasnya alkitab, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fayamalu bi'amali ahli nar. Maka di hujung-hujungnya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Ada sambungannya ialah kemudian ada hamba la ya'malu bi amali ahli nar. Dia dok buat amalan ahli neraka sehingga tinggal jarak dia dengan neraka ni tinggal satu hasta. Tetapi fayasbiqu alaihi alkitab, maka didahului ke atas dirinya oleh alkitab, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fayamalu bi amali ahli jannah. Lalu orang yang sebelumnya dia buat amalan ahli neraka ni, oleh kerana didahului oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun di hujung-hujungnya beramal dengan amalan ahli syurga. Fayudkhiluha, lalu dimasukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedia berpegang bahawa hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga diberikan khiyar pilihan. Tuhan dah bagi panduan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan dah bagi panduan kepada kita. Maka kitalah yang memilih. Dalam kita memilih, kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan sentiasa membimbing kita kepada kebenaran, supaya Tuhan menunjuk kita jalan yang lurus, supaya Tuhan sentiasa memastikan hati kita, diri kita sentiasa berada dalam amalan ahli syurga. Mudah-mudahan kita akhirnya mati dengan husnul khatimah. Mati dengan husnul khatimah, bukan mati dengan su'ul khatimah. Jadi itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anda kira itulah perkongsian untuk kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan bertambah ilmu dan amalan kita, insya-Allah. Setara itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi